Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Dr. Ruzana dan Dr. Fauzi sebagai pensyarah yang akan menilai serta teman-teman yang menonton. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberi rahmat serta kesihatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang perbicaraan ini. Perkenalkan, nama saya Wan Sinan Pudi bin Wan Mohtar yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalan perbicaraan ini dengan sebaik yang mungkin. Adapun topik yang akan kami bahas adalah makna celaruan ekosistem akibat kepupusan hidupan liar. Panel pertama yang ada bersama kita hari ini adalah Cik Ainur Syahada dari Romping Pahang yang merupakan pelajar sarjana geometrik di Universiti Teknologi Malaysia. Dan panel kedua kita adalah Encik Amir Nur Syafiq dari Kuantan Pahang yang juga merupakan pelajar sarjana muda geometrik di UTM. Baiklah, kepada yang menonton, kita akan teruskan sesi yang pertama. Marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama dan mempersilakan Encik Amir Nur Syafiq dengan isi pertamanya. Silakan. Okey, Assalamualaikum kepada semua dan terima kasih kepada moderator kita Wan Sinan Pudi, Cik Wan Sinan Pudi. Okey, untuk isi pertama saya akan membahaskan tentang apakah yang dimasukkan dengan kecelaruan ekosistem. Okey, apa yang kita faham, ekosistem ni dia macam satu hutan dia ada macam batayan sendiri daripada pokok, dan ada hidupan kecil-kecil, lepas tu hidupan liar yang besar-besar. Maksudnya dalam satu hutan tu dia akan ada satu ekosistem yang melibatkan proses sebagai itu semua kan. Okey. Tu ekosistem. Okey, sekarang kita akan bincangkan tentang apakah yang dimasukkan dengan kecelaruan ekosistem tu. Okey. Kecelaruan ekosistem tu dia merupakan ketidakstabilan ekosistem dalam setiap habitat. Maksudnya kesan daripada kecelaruan ni lah yang menyebabkan spesies hidupan liar pupus. Dia bukan termasuk hidupan liar sahaja tetapi spesies-spesies tertentu yang lain. Okey, biasanya kecelaruan ni berlaku disebabkan oleh faktor fizikal iaitu faktor daripada manusia sendiri. Dia gangguan daripada manusia seperti penerakan hutan, dan lepas tu aktiviti lain yang melibatkan penyertaan seperti pembalakan atau pertanian semua. So daripada aktiviti inilah yang menjadi penyumbang utama kepada kecelaruan ekosistem di hutan biasanya. Dan okey, contohlah, saya bagi contoh sepertinya aktiviti pembalakan. Kalau aktiviti pembalakan dilakukan, so hutan akan musnah disebabkan dia tebang semua pokok besar-besar, dan hidupan flora dan fauna of course akan musnah. Lepas tu dia bagi efek kerana pokok dia bagi oksigen. So bila pokok tak ada, bila dah musnah semua flora, tank oksigen tak ada, hidupan fauna of course akan mati. Dan ini akan bagi efek yang besar kepada hidupan liar kerana satu, tiada oksigen, dan satu lagi tiada habitat tempat tinggal disebabkan oleh penakaran hutan. Okey. So aktiviti penakaran hutan seperti pembalakan ni lah, dia tiada had limit yang dilakukan. So that's why mostly hutan akan botak sepenuh disebabkan ada limit yang dilakukan. So itulah menjadi faktor utama kenapa kecelaruan ekosistem berlaku. Okey, terima kasih kepada Encik Amir Nur Syafiq dengan penerangan yang sangat mantap dan padat ya. Okey, ulasan yang kita boleh dapat daripada Encik Amir Nur Syafiq tadi yang dikatakan adalah kemusnahan hutan ni akibat pembalakan kesan kepada ekosistem flora hidup yang musnah yang menjejaskan kehidupan di sekeliling dia. Ini kerana
kehidupan ni tidak dapat mendapat oksigen daripada flora yang hidup, ya Encik Aminul Syafiq. Ia turut memberi kesan kepada hidupan liar kerana habitatnya sudah musnah secara besar-besaran yang dilakukan oleh manusia. Jadi daripada gangguan ini, ekosistem hidupan liar menjadi terancam dan menghadapi keputusan habitat, ya. Kita boleh teruskan isi yang kedua kita daripada panel yang daripada Trompet Pahang ini, Cik Ainul Syuhada. Kita boleh teruskan, ya, Cik Ainul Syuhada. Terima kasih moderator. Saya nak cakap tentang kepentingan menjaga populasi hidupan liar. Kewujudan hidupan liar ini yang jika musnah boleh memberi kesan, antaranya menyebabkan ekosistem tidak seimbang. Sebagai contoh, jika populasi monyet atau gagak berlebihan, ia mungkin boleh mendatangkan penyakit. Hidupan liar juga amat penting dalam perkhidmatan ekologi di mana mereka terbabit dalam penyebaran biji benih di hutan. Maksudnya kita kena menjaga keseimbangan ekosistem, flora dan fauna tu seimbang, tidak mengancam antara satu sama lain. Seterusnya, populasi hidupan liar amatlah penting walaupun mereka ada kalanya memberi kesan yang tidak baik kepada manusia, tapi ada kebaikan dan keburukan dalam setiap perkara. Alright, itu saja dari saya. Okey, terima kasih kepada panel Cik Ainul Syuhada. Apa yang kita boleh faham tadi, lebihan populasi monyet atau gagak, ya, boleh memudaratkan kesihatan kerana haiwan ni boleh menyebabkan penyakit. Jadi daripada kesan kecelaruan ekosistem ni, populasi monyet dan gagak ni boleh yang menjadi lebih banyak dalam ekosistem yang terdapat. Betul ke? Betul, moderator. Okey, yang hidupan liar juga sangat penting dalam penghematan ekologi ni dan mereka terlibat dalam penyebaran benih di hutan ni yang menyebabkan pokok-pokok di kawasan di hutan-hutan ni boleh hidup semula dengan keadaan yang kawasan yang lebih hijau dan tanah yang lebih subur. Okey, kita boleh masuk kepada pertanyaan soalan terhadap Encik Aminul Syafiq. Okey, Encik Aminul Syafiq, saya nak tanya soalan kepada Encik. Apakah perasaan Encik tentang isu ekosistem yang terjejas ni? Okey, terima kasih Encik Wasinal Budi atas persoalan tersebut. Okey, perasaan yang saya ingin luahkan terhadap isu ini adalah rasa kecewa yang sangat dan rasa kesal. Okey, kenapa saya berkata demikian? Okey, kerana saya betul berasa kecewa terhadap beberapa pihak utama yang bertanggungjawab dengan menjaga kestabilan ekonomi ekosistem ni. Contohnya seperti pihak pihak berkuasa semula jadi dan perhutanan. Okey, kenapa saya berkata begitu? Kerana terdapat beberapa pihak tersebut yang tidak melakukan tugas mereka dengan betul. Ini kerana terlalu banyak kes atau berita yang telah keluar yang membincangkan tentang isu ancaman terhadap hidupan liar. Okey, jika mereka betul-betul melakukan tugas mereka dengan betul, kenapa berita tersebut daripada dulu sampai sekarang masih keluar dan masih banyak dipersoalkan terhadap isu tersebut? Contohnya seperti pembunuhan harimau dan pembalakan haram yang tak terkawal. Dan daripada itulah saya rasa pihak yang bertanggungjawab terhadap isu tersebut tidak melakukan tugas mereka dengan betul. So, saya merasakan faktor tersebut berlaku kerana disebabkan kemungkinan besar mereka telah menerima suapan atau rasuah
dalam berbentuk duit supaya untuk menutup mulut dan mata mereka dan membiarkan aktiviti-aktiviti haram tersebut berlaku dengan lancar. So, biasanya hal inilah yang menyebabkan ekosistem semakin terganggu disebabkan tiada pemantauan dengan betul daripada pihak-pihak yang bertanggungjawab. So, saya sangat menyeru kepada pihak-pihak tersebut supaya mereka melakukan tugas mereka dengan lebih betul, dan saya sangat menyeru kepada pihak atas supaya mereka memantau pekerja-pekerja mereka untuk melakukan kerja dengan betul, dan supaya mereka melakukan pemantauan dengan lebih kerap terhadap hutan-hutan seperti hutan simpan yang menjadi khazanah negara kita. So, itu saja. Encik Aminul Syafiq dari Pahang kan? Yes. Adakah terdapat kes-kes yang berlaku di kawasan Encik Aminul Syafiq? Oh, ada. Kes yang terbaru berlaku pada tahun lepas, tak silap saya, kes di Raub. Ada terdapat satu hutan simpang. Hutan simpang tersebut patutnya tidak boleh menjadi tempat larangan kepada orang untuk berkebun atau sebagainya. Tetapi hutan tersebut telah menjadi kebun durian dan yang diusahakan oleh orang Cina. So, telah nampak di situ bahawa pihak perhutanan tidak mengambil peduli atau tidak mengambil endah langsung tentang perkara tersebut berlaku. Dan selepas perkara tersebut berlarutan selama bertahun-tahun dan mendapat aduan daripada orang ramai, barulah kes tersebut dibuka dan hutan tersebut kebun tersebut dinyah hutankan, dinyah sepenuhnya kebun tersebut. Tetapi mereka telah mengaut keuntungan yang sangat besar selepas bertahun-tahun membuka kebun durian tersebut. Dan bagi saya tidak berbaloi kerana hutan tersebut telah sepenuhnya menjadi kebun, dan bila dah dapat aduan bagai, barulah mereka nak turun padang untuk melakukan sesuatu. Baik, terima kasih Encik Aminul Syafiq. Jadi kita boleh dapat masalah ekosistem di negara kita ni pun dalam keadaan yang kritikal dengan keadaan rasuah yang meleluasanya. Baik, tanpa berlengah masa lagi, kepada Cik Ainul Syuhada, saya ingin menanyakan satu soalan kepada Cik. Kenapa aktiviti fizikal dari manusia ni memberi kecelaruan kepada ekosistem? Memberi kecelaruan ekosistem adalah dengan penyalahgunaan tanah. Maksudnya kegiatan manusia yang mengganggu ekosistem, antaranya aktiviti pertanian pindah telah mengubah hutan asal menjadi hutan sekunder yang ditumbuhi belukar. Dengan ini keseluruhan ekosistem musnah, contohnya rantaian dan seratan makanan biotik terputus yang menyebabkan haiwan besar seperti gajah, harimau berhijrah ke tempat lain. Maksudnya manusia ni meneroka habitat tempat tinggal haiwan untuk kepentingan mereka seperti pertanian ataupun meneroka sesuatu kawasan hutan tu untuk apa orang panggil untuk dijadikan kawasan rekreasi. So ia mengganggu ekosistem hidupan liar. Okey, itu saja. Cik Ainul, saya ada satu lagi soalan. Apakah cadangan ataupun yang dikatakan alternatif yang boleh diambil untuk memulihkan ekosistem kita ini? Alternatif lainnya. Pada pendapat saya, alternatif yang boleh diambil bagi mencegah atau mengurangkan kecelaruan ekosistem yang disebabkan oleh manusia dengan merangka Akta Pemeliharaan Hidupan Liar. Pindaan membabitkan penyelarasan dan pengukuhan hukuman kesalahan dengan meningkatkan penalti dan penjara mengikut kesalahan, serta pelaksanaan penguatkuasaan yang mewujudkan peruntukan baharu selaras usaha jabatan untuk memelihara hidupan dia dan habitatnya. Contohnya macam pihak custom boleh
ambil inisiatif untuk menjaga laluan keluar masuk hutan simpan agar tak berlaku aktiviti yang haram, contohnya macam penerokaan secara peribadi. Maksudnya macam tu. Itu saja pendapat saya. Okey. Encik Aminul Syafiq, boleh saya bagi orang kata berdasarkan perbincangan yang Encik Aminul Syafiq dengar ni, apakah kesimpulan yang Encik boleh bagi? Okey, terima kasih Encik Wazina Budi. Berdasarkan perbincangan yang telah kita jalankan setakat ni, panjang perbincangan ni, okey, apa yang pandangan yang saya boleh bagi ialah kecelaruan ekosistem ni kita boleh elakkan sebenarnya, boleh elakkan sekiranya kita semua bersama-sama turun padang untuk menjaga ekosistem ni. Kiranya kita tak boleh berharap kepada pihak bertanggungjawab sahaja, kerana kita sudah tengok jika berharapkan kepada pihak bertanggungjawab sahaja, kita telah tengok kesannya seperti ada rasuah, dan daripada rasuah itulah yang menjadi pembelakan haram, aktiviti tersebut berjalan lancar. So pada pandangan saya, jika kita bersama saling tolong-menolong untuk menjaga ekosistem ni, saya boleh memberi jaminan jika ekosistem ni akan terjaga. Okey, so jika bercakap tentang adakah pembelakan haram atau pertanian tersumber perlu diharamkan, bagi saya tidak perlu diharamkan. Cuma perlu dikurangkan sahaja. Perlu dikurangkan, dihadkan sahaja. Kerana jika diharamkan ini tidak boleh diharamkan sebab aktiviti seperti pembelakan itu semua adalah salah satu penyumbang kepada ekonomi Malaysia, ekonomi negara. So aktiviti tersebut tidak boleh diharamkan, tapi pada pandangan saya ianya patut dihadkan ataupun dikurangkan. Dan pada kesimpulannya ekosistem ni ialah sesuatu yang penting dan sangat kita mesti jaga bersama. Ia seperti rantayan makanan. Jika rantayan makanan itu kita kacau, so akan berlaku ketidakstabilan. So hal itu juga berlaku terhadap ekosistem. Jika ekosistem itu kita ganggu, so ekosistem itu akan tidak stabil. So macam itulah dia punya perumpamaan. So pada pandangan saya, sesamalah kita bersama-sama harus menjaga ekosistem ni supaya ancaman habitat atau gangguan ekosistem ni dapat dielakkan. Dan kepupusan hidupan liar juga kita dapat elakkan daripada berlaku ataupun ancaman terhadap hidupan liar. Itu saja. Baik. Apa yang kita dengar daripada panel kita tadi, Encik Aminul Syafiq ni dia menitik beratkan ekosistem kita dekat negara sebab ia adalah salah satu khazanah negara untuk masa depan generasi yang akan datang. Demikian tadi presentasi forum daripada grup 6 subjek USMS. Jadi mari kita mengucapkan Alhamdulillah kerana kita sudah selesai kita punya presentasi. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatian kepada yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.